Tapi jangan pernah benci lah. Dah okey dah? Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haslin Dako binti Abdullah. Nama Cina saya Koh Pei Yi. Saya adalah salah seorang staf di Siti Khadijah Apparel sebagai admin assistant di sinilah. Tentang hijrah, selalu kalau kita dengar hijrah ni, kita tahu hijrah ni mungkin daripada negeri, contoh kat negeri Pahang kita berhijrah ke negeri Selangor ke dan sebagainya kan. Tapi untuk side saya akan faham hijrah ni to be details, orang jahat jadi baik. Itu maksud dia berhijrah, daripada dia yang jadi jahat kepada yang baik. Okay, kalau based on saya punya experience, nak kata saya jahat, yalah, dulu memang saya jahat jugalah. Dan Alhamdulillah lah kita cuba berubah kepada yang baik. Itu salah satu penghijrahan yang saya faham lah. Jadi kalau nak kata experience saya, saya ni dulunya bangsa Cina, tapi saya dah masuk Islam. Alhamdulillah lah, untuk selama 8 tahun dah saya masuk Islam. Cerita saya ni mungkin agak berlainan sikit macam mualaf yang lain. Saya pada asalnya dulu saya duduk di rumah anak yatim, di rumah kebajikan. Jadi saya hijrah ni melalui orang kata influence daripada kawan-kawan keliling saya lah. Sebab saya duduk dengan kanak-kanak yang ramainya adalah majoriti berbangsa Melayu, beragama Islam. Jadi saya akan tengok dia punya cara solat. Bila diorang mengaji, saya akan tertanya-tanya lah. Saya akan join, saya suka berkawan dengan diorang. Memang buat saya tertanya-tanya. Saya macam curious lah nak tahu apa tu Islam kan. Sebab saya pun walaupun Cina, saya tak ada life as a Chinese people lah. Jadi itu pengalaman saya. Yalah, saya kenal daripada kawan-kawan Melayu lah. Sebenarnya saya ni nak kata hati yang betul-betul tetap nak masuk Islam tu bila mana saya dah pakai tudung. Waktu tu saya umur 16 tahun. Sejujurnya saya ni sebenarnya belajar Islam dah start daripada kecil. Tapi hati tu dia bolak-balik, dia sekejap tetap, sekejap tak tetap. Sebab kita tak tahu kita nak masuk agama yang mana. That's why itu antara hati tu lah yang penting sebenarnya. Tapi saya bila first dah pakai tudung, dia rasa macam once kita nak buka balik, kita rasa segan lah. Kita rasa segan, itu je. Hidayah tu sampai yang paling saya ingat sekali lah. Saya boleh kata 2 pengalaman. Waktu tu bulan puasa, kami di dalam rumah kebajikan ni, siapa yang Islam, diorang akan solat berjemaah dekat surau atau masjid. Masa tu saya akan tengok, saya perhati daripada tingkap tu, saya akan tengok je kenapa diorang solat, kenapa saya kat dalam, kenapa diorang kat sana. Benda tu terdetik dalam hati saya tertanya-tanya lah. Itu satu. Kedua, waktu saya bermain dekat area surau, saya dengar kawan-kawan Melayu mengaji. Bila time diorang mengaji tu, saya suka sangat dengar. Saya suka dengar ayat-ayat suci Al-Quran tu. Jadi saya akan duduk masuk dalam surau. Yang bagusnya ustaz tu tak ada halang ke, kawan-kawan pun tak ada halang saya keluar. Saya duduk diam kat belakang, saya dengar je diorang mengaji. Itulah benda yang 2 yang buatkan saya suka dengan Islam lah. Islam ni, apa yang saya belajar, dia suruh kita buat baik dengan orang kan. Saya tengok ustazah pesan, kalau ada jumpa family kandung, jangan marah diorang ke apa ke. That's why ustazah kata Islam ni mengajar kita benda yang baik, bukan benda yang jahat lah. Banyak, Islam ni memang sangat indah saya boleh cakap. Salah satunya kita menutup aurat je lah, macam mana kan. Saya dulu waktu sekolah Cina, pakai pinafore, gaun semua, aurat tak tutup kan sempurna kan. Jadi masa tu kita tahulah ada orang yang mata-mata gatal kan. Kat situ kita boleh tahu, suka intai lah, macam-macam lah kan. Tapi once saya cuba pakai baju kurung, masa tu saya tak pakai tudung lagi, saya pakai baju kurung je. Itu pun cikgu Melayu yang suggest lah. Itu pun satu cara kot, saya rasa cikgu-cikgu saya pun try to slowly berminat dengan Islam. Salah satunya diorang suggest saya pakai baju kurung. Dan saya pakai baju kurung, memang kita akan rasa macam tertutup. Kita rasa tertutup tu, kita rasa selamat. Dah tak ada orang
ada mata gatal yang nak ambil kesempatan nak intai ke, tak ada dah. Itu that's why lah Islam mengajar tutup aurat ni saya rasa macam lebih safe, selamat. Saya duduk di rumah kebajikan tu sebenarnya daripada saya kecil. I don't remember berapa umur saya, mungkin dalam 3-2 tahun macam tu. Memang masuk Islam tu pilihan sendirilah satu. Pasal soal dengan family kandung ni memang saya tak pernah tahu maklumat dia orang. Tapi Alhamdulillah tahun ni sebenarnya saya baru jumpa family kandung. Dan diorang first tengok saya pun, diorang tak ada soal banyak. Diorang faham. Diorang tak ada marah ke, tak ada pelik, tak ada. Saya memang jumpa diorang, memang diorang tak soal banyak, cuma diorang happy saya dapat kontak diorang. Dan kami dapat berjumpa tu, diorang dah happy dah. Tahun ni baru saya berjumpa. Sebelum tu pernah jumpa sekali waktu di JKM sana. Tapi lepas tu, ialah kami ada beberapa prosedur. Saya dah lost contact dan tahun ni baru dapat jumpa balik semula. Alhamdulillah, diorang sampai sekarang saya kontak diorang setiap hari. Dengan mami pun saya dapat kontak dan dia tak ada apa-apa masalah. Cabaran contoh macam saya dah jumpa family kandung kan. Diorang ajak makan contohnya. Diorang tak tahu sebab diorang Cina. Diorang tak tahu apa tu halal, apa tu haram. Pernah jugalah diorang bawa saya satu restoran ni. Okey, saya pergi tengok. Dia Taiwan lah sebab ada Taiwan yang kita boleh makan. Islam boleh makan, ada yang tak boleh makan juga kan. Okey, jadi diorang bawa saya dan saya pun pergi tengok. Saya sendiri yang cakap, saya tak boleh makan sebab dekat sini ada makanan yang non halal lah. Jadi saya tak boleh nak makan. Okey, so automatik saya punya family kandung tu faham. Dia terus pergi cari restoran yang halal. Cabaran yang pernah hadapi pun waktu time di sekolah menengah lah. Tapi memang betul-betul berlaku dalam hidup saya lah kan. Yang mana cikgu tahu saya ni duduk di rumah kebajikan anak yatim. Jadinya ada some of teacher Chinese lah, cikgu-cikgu Cina yang try to, bila diorang tahu saya ni nak masuk Islam, diorang mungkin rasa macam sayang kot anak Cina ni nak masuk Islam. Jadi dia try untuk ambil saya sebagai anak angkat. Itu antara salah satu cikgu Cina lah. Masa tu saya boleh cakap lah dulu waktu saya duduk di sana, memang harapan saya tu kita perlukan keluarga kan. Nak kata tergoda tu memang tergoda sikit, tapi Alhamdulillah kawan Muslim tu ada. Kawan Muslim ada kat keliling, jadi diorang ni kata jangan baliklah, nanti tak jadi nak masuk Islam, tak jadi nak Melayu, macam mana kan. Macam tu lah diorang akan pujuk. Macam tu juga dengan kawan-kawan Cina. Tak pernah kawan Cina yang nak berkawan dengan saya sebab once diorang tahu saya ni Cina nak masuk Islam, diorang agak menjarakkan diri sikit daripada saya lah kan. Jadi tapi diorang akan cuba buat baik dengan saya. Time Chinese New Year diorang akan bagi duit ampau ke, bagi coklat, bagi bunga. Ramailah kawan-kawan Cina yang cuba berbaik, sedangkan diorang tak pernah berbaik dengan saya pun. Tak pernah berkawan. Itu antara cabaran lah. Saya tahu ada orang di luar sana memang dia punya perjalanan hidup dia agak mencabar berbanding dengan hidup saya. Saya cuma boleh kata dengan orang, kalau ada satu masa kita give up tu, ingat balik niat hati kita tu, kita masuk Islam kerana apa. Dan kena percaya je yang Allah tu sentiasa ada dengan kita, macam mana pun. Contoh macam kita tak pernah kontak mak kandung kan. Tapi jangan pernah benci lah. Jangan pernah benci mak kandung kita. Itu je saya boleh cakap dah. Tunjuk je akhlak yang baik. Jangan salahkan dia dengan apa yang dah jadi dalam hidup kita. Saya ada few friends yang memang ada yang Cina atau India yang masuk Islam. And then diorang ada different background. Memang ada yang once dah masuk Islam, ada yang keluar Islam juga. Memang ada, sedih jugalah. Tapi saya tak dapat nak tolong sebab cabaran hidup diorang lebih kuat, saya boleh cakap lah. Kalau ada kawan yang cabaran hidup dia memang sangat mencabar daripada saya punya hidup, saya cuma boleh nasihat, bagi dia semangat. Itu sangat penting lah. Kawan-kawan Muslim memang sangat penting. Kalau boleh bagilah diorang support. Dan Alhamdulillah saya ada seorang sahabat yang dia ni orang Sarawak, mu'alaf juga. Dia hidupnya memang dia kakak, dia kena tanggung adik-adik lelaki dia. Dan dia memang seorang yang sangat kuat lah, kawan saya tu. Kita just bagi support, jangan bagi dia putus asa, itu je lah. Saya mengucapkan salam al-hijrah kepada semua Muslim di Malaysia dan di dunia.